الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمن بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. Kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat berapa ya? Muka surat sama dah 241. Baik. Jadi kita insya-Allah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, iaitu kitab yang membincangkan tentang doa-doa dan zikir-zikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpandukan kepada hadis-hadis yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh seorang ulama besar yang dikenali dengan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kita muka surat 241, iaitu zikir ketika ditimpa musibah. Baik, musibah adalah suatu yang menimpa kita dan yang menyusahkan kepada kita. Kita ambil dua muka surat 21, ada setengah kitab bukan 241 dia ada muka surat lain sikit. Boleh tengok berkenaan dengan zikir ketika ditimpa musibah, hadis yang ke-366 kita ambillah. Baik. Jadi kita kadang-kadang ditimpa musibah, bukan kadang-kadang lah. Selama mana kita berada di atas dunia, maka kita tidak dapat untuk mengelak diri kita daripada terkena musibah. Kadang-kadang terkena musibah pada tubuh badan kita, kadang-kadang pada harta kita, kadang-kadang pada keluarga kita, kadang-kadang pada pekerjaan kita, kadang-kadang pada jiran tetangga kita. Jadi benda ni kita tidak boleh nak elok. Cuma di sana apabila kita lalui perkara ini, maka kita kena lalui dengan cara dan ukuran yang ditetapkan oleh syarak. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apa jua benda yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, mesti kita kena melalui dengan cara dan apa hak yang dikehendaki dan dituntut oleh syarak. Okey, cuba kita tengok. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni. Kami di sini Imam Nawawi. Riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni. Imam Ibn Sunni salah seorang daripada ulama hadis. Daripada Ali, yakni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ali, ألا أعلمك كلمات إذا وقعت في ورطة قلتها قلت بلى جعلني الله فداك قال إذا وقعت في ورطة فقل بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن الله تعالى يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء." Artinya, wahai Ali, kata Rasulullah kepada menantu beliau, mahukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimah yang apabila engkau ditimpa musibah dapat engkau ucapkannya? Aku, yakni Ali, menjawab, mahu wahai Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau ditimpa musibah, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apabila mu ditimpa musibah, mu ucap macam ni, Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Cuma kita jangan hanya semata-mata ucap, bahkan mesti kita kena faham apakah maksud daripada ucapan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
tiada daya dan tiada kekuatan bagi aku melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Itu maksud la haula wala quwwata illa billah. Al-Ali, Tuhan yang maha tinggi dan Tuhan yang maha besar, yang maha mulia. Baik. Lepas tu Imam Nawawi nak cerita pula perkataan al-warthah. Dia dalam hadis tu dia ada perkataan warthah. Apa makna warthah? Perkataan warthah dengan huruf waw fathah, baca dengan waw fathah, dan ra sukun, warthah artinya kehancuran, benda yang menyusah kamu. Baik. Seterusnya zikir ketika takut kepada suatu kaum. Jadi di sana ada satu kaum yang dia adalah musuh kita. Dan sebenarnya yang dimaksud dengan kaum yang menjadi musuh kita di sini adalah khususnya sebenarnya pada asalnya adalah merujuk kepada orang kafir. Merujuk kepada orang kafir yang menjadi musuh kepada kita. Kita pada asal. Maka apabila kita terjumpa, terserempak dengan golongan tersebut, menyebabkan kita rasa takut. Di sana ada bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, kami riwayatkan, kami yakni Imam Nawawi riwayatkan dengan sanad yang sahih dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan An-Nasa'i daripada Abu Musa Al-Asy'ari bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila takut kepada satu kaum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Maksudnya, ya Allah, kami jadikan engkau pada leher mereka, penuntung mereka agar tidak berbuat jahat. Kami jadikan engkau, ya Allah, pada leher-leher mereka. Maksud dia kita jadikan Allah pada leher-leher mereka. Sebahagian daripada ulama hadis ketika mensyarahkan hadis ini, mereka mensyarahkan yang dimaksud minta Allah Ta'ala jadikan kita menjadikan Allah Ta'ala pada leher-leher mereka, maksudnya kita menjadikan Allah Ta'ala benteng di antara kita dan mereka itu. Baik. Jadi sehingga mereka itu tidak boleh melakukan keburukan dan kejahatan kepada kita. Dan kami berlindung kepadamu daripada kejahatan mereka. Jadi baca doa ni. Ketika kita berhadapan khususnya dengan orang kafir yang ingin menyakiti kita dan membuat perkara yang kita tidak suka, maka kita baca doa ni, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Baik. Tapi orang yang seneng orang takut tu pakai dah nak baca dah, pakai ketor je. Amba pernah hari tu dia cerita masa duduk di Kelantan, belajar di Kelantan ni, cerita lama dah, berpuluh-puluh tahun lepas dah. Masa tu umur berapa, belas-belasan lagi, umur 19 ke 20 gitulah, lebih kurang 20 tahun lepas. Jadi kita pun hari cuti, hari Jumaat ni kita tak duduk sajalah. Hari Jumaat kita pergi pula cari pengajian di luar, pengajian di pondok lain. Lepas tu hari tu kita pilih pondok di Munduk. Kalau orang tahu Munduk, tahulah Munduk ni adalah negeri ataupun satu tempat di Thailand tapi sempadan dengan Kelantan. Jadi Munduk ni dia melalui sungai je lah. Jadi kita sampai tu kadang-kadang lambat sebab kita sampai pagi lagi, nak tunggu kat perahu. Lepas tu last sekali orang kampung tu tengok kita nak mari semua pun, dia pun khabar kita. Dia kata gini, kau nak mari, nak tamu naik perahu, tak mau bayar. Ya kawasan nu ada, kawasan Tohor sikit. Kawasan lebih kurang kat beti je. Tak apa dah. Jadi kita lepas tu kita pergi kat tu semua. Masa tu 2 orang kita pergi, 2 orang. Tiba-tiba hari tu sekali naik je, berang je. Tiba-tiba ni AK-47 tak terpela tu. Askar dia. Tak sedar sekarang askar dia ada kat ni. Sebab kita masuk haram kan. Askar. Kawan hamba dia kata nak pergi mana? Dia kata nak belajar je. Biasa je lah. Kawan hamba ni. Sedap kita cakap, sebab kita cakap kita kata biasa, dia kata dia biasa. Dia kata tak ada update dah kata. Kalau kita gak sampai ke batu cu. Jadi iyalah tekoh ni ingat dah ke dan benda berhadapan jadi kecut geruk sungguh, lepas lupa habis benda nak baca tak tahu. Baik. Katanya zikir ketika takut kepada penguasa. Zikir ketika takut pada penguasa. Siapa penguasa? Pemerintah lah. Jadi ni masalah pemerintah yang zalim lah, pemerintah yang zalim. Jadi apabila kita percakapan yang benar, tiba-tiba dia ambil tindakan kepada kita, kadang-kadang bukan tak ada takut juga kan, tak ada takut. Kadang-kadang berani sebab ramai je, kena igat seorang takut gok.
Baik, sebenarnya ada bacaan-bacaan hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khifta sultanan aw ghayrahu faqul la ilaha illallahul halimul hakim subhanallahi rabbis samawati as-sab'i wa rabbil arshil azim la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla thana'uk." Apabila engkau takut kepada penguasa, sultan ni termasuklah pemerintah, masuklah ataupun selain daripada sultan, contoh polis dan seumpamanya, ketika kita tidak melakukan kesalahan tapi kita dituduh, baik, maka ucapkanlah, kita ucapkan lagu mana? La ilaha illallahul alimul hakim, la ilaha illallahul halimul hakim subhanallahi rabbis samawati as-sab'i wa rabbil arshil azim la ilaha illa ant azza jaruka wa jalla thana'uk. Baik, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang maha lemah lembut dan maha bijaksana. Maha suci Allah, Tuhan langit yang tujuh dan Tuhan pemilik arasy yang agung. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau ya Allah. Maha kuat pertolonganmu dan maha mulia pujianmu. Baik, ini bacaan yang dibaca ketika mana kita berhadapan dengan orang yang kita gerung, orang yang kita takut, yang melibatkan pemerintah. Baik, dianjurkan juga agar mengucapkan zikir yang telah dinukilkan pada bab sebelumnya daripada hadis Abu Musa. Baik, lepas tu nanti kita tengok pula zikir ketika melihat musuh. Ada belaka ni. Dah ni bukan reka ni bukan reka Hak ni disebut di dalam hadis. Sebab itulah selagi hak yang ni perlu kita pesan. Ni kita perlu kita kena pesan. Jadi sekarang ni ini benda kita baca kita. Kadang-kadang ada di kalangan kita bekerja dengan kerajaan. Sebagai contoh polis dan seumpamanya. Kadang-kadang dia diarahkan untuk tangkap orang yang tidak bersalah. Okey, diarahkan buatlah, tapi jangan buat penganiayaan. Kerana dia tidak mengetahui bahawasanya orang hak yang dianiayai, doa dia Allah Subhanahu Wa Taala terima. Lepas tu ada doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Takut apabila orang tu baca doa tersebut, maka ia seperti panah yang akan kena kepada orang tersebut. Itu hak yang paling kita bimbang. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Sesiapa yang memusuhi orang yang dekat dengan aku, maka aku isytihar perang kepadanya. Cuba bayangkan, orang yang Allah Ta'ala isytihar perang, bagaimana? Adakah dia akan hidup aman? Tidak sama sekali, dia tidak akan hidup aman. Kita ni kalaulah ada kuasa besar dunia yang isytihar perang kepada sebuah negara yang kecil, maka orang ke negara itu tidak aman. Kita buat contoh di Afghanistan. Alhamdulillah sampai sekarang ni adalah stabil dah sikit. Tapi tidaklah seperti sebelum ni. Contoh di Iraq sebagai contoh. Sampai ke sekarang tak stabil. Di Iraq. Bukanlah kita kata menyokong orang yang serang. Cuma kita nak buat benda perbandingan dan pengajaran sahaja. Jadi kalaulah kuasa besar dunia membuat isytihar perang, membuat serangan kepada satu negara, akhirnya susah habis orang negara tersebut, apatah lagi Tuhan kepada kuasa-kuasa benar besar dunia yang telah membuat isytihar perang terhadap golongan tersebut. Sebab itulah kita kena berhati-hati dalam apa jua tindakan kita. Jangan sekali-kali kita bertindak sehingga kita menzalimi orang lain, apatah kalau sekiranya orang yang kita zalimi saat itu adalah orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut panah yang beracun, yang tidak ada penawar akan mengenai kita. Baik, ni di antara doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Baik. Zikir ketika melihat musuh. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Sayyidina Anas bin Malik. Dia berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Tapi kena faham, musuh ini, jadi maksud dengan musuh ini adalah musuh yang sebenar. Musuh yang sebenar bagi orang Islam adalah orang kafir. Musuh orang sebenar bagi orang Islam adalah orang kafir. Baik. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan dan bertemu dengan musuh. Aku mendengar baginda membaca, ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Wahai raja di hari pembalasan, wahai Tuhan yang memiliki hari pembalasan, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Ini di antara doa yang sunat kita baca ketika kita berhadapan dengan musuh agama Islam.
berhadapan dengan musuh agama Islam. Aku melihat ramai musuh yang jatuh tersungkur, dipukul oleh malaikat dari arah muka dan belakang. Ni siapa yang kata? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Anas bin Malik. Dianjur juga untuk mengucapkan zikir yang telah dinukil pada bab sebelumnya daripada hadis Abu Musa. Ada hadis yang sebelum ni, kena gabung belakalah. Banyak tu. Baik. Okey, habis itu. Zikir ketika melihat syaitan atau takut kepadanya. Ada juga zikir kalau nampak setan ataupun nampak polong, nampak atu raya, nampak pelesik. Ni ada belaka ni. Mungkin kita lah ni dak nampak lagi. Kadang-kadang ada orang kak tua sakit nak mati, nampak macam-macam. Baik. Ni bukan kita reka cerita ni, Di benda ni adalah realiti ataupun benda yang berlaku. Tapi bukan semua orang lah. Ke tak biasa dengar kan? Orang ni nampak ni, orang ni nampak ni. Ada dia orang kampung Amba tu, pengurusi GPKK. Dia sebenarnya dia ada masalah jantung tau. Lepas tu tiba-tiba kata masuk hospital. Dia dengan bini dia dua-dua duduk hospital belaka. Amba kata sakit benda pula. Amba dah nak pergi. Lepas tu dia balik, amba pun pergi ziarah dia. Amba pergi ziarah dalam 2-3 hari lepas. Dia pun duk cakap, dia pun cerita. Dia kata mula nak kena. Dia kata mula nak kena lah. Nak sabit dia kata. Hari tu dia pergi sembahyang subuh dalam pukul kat kunang dia kata. Dia pergi sembahyang subuh di Surau. Tiba-tiba sampai dalam perjalanan saat ni tu, tengok ada orang jogging. Dah aku ni ketua kampung kan, jadi nak tegur juga. Sampai dekat, tiba-tiba orang tu locak pagar sayup tinggi. Ni bukan orang. Lepas tu jadi sakit. Jadi sakit tu dah lah, kita tak tahulah datang lagu mana sakit dia ayat gitu. Lepas tu pergi berubat ngata hospital apalah. Tapi alhamdulillah balik dah. Cuma keruh lah ni. Jadi maksudnya sebenarnya kalau kita berhadapan dengan perkara tersebut, ada bacaan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ada. Kena ngapa? Kena ngapa? Tapi jangan berkata tadi lah. Orang hok dan aku dah ingat benda dah. Dah ingat benda dah. Jadi kalau hok gagah kau baca dia kaki je lah bong semua lari gitu je lah. Dah ingat benda dah. Dah boleh baca benda dah. Dia kena ada juga sifat keberanian walaupun sikit. Baru boleh baca. Dak reti nak baca dak mari benda dah hilang tu. Hok ngapa-ngapa hilang tu. Usah kata jumpa tu. Suruh naik jadi tu imam, hok ingat semua suruh ayat lazim putus kotak habis. Sungguh. Sungguh kita ayat sungguh ni. Orang dah biasa jadi tu imam. Jangan main. Duk ingat semua dah ayat lazim, gak suruh jadi tu imam tu kotak habis. Masuk surah lain tu ambil surah lain. Dah kalau jumpa dengan hatu pula, dengan polong pula, kau teruk lagi. Baik, kita tengok benda zikir yang dianjurkan kepada kita ketika kita melihat perkara tersebut. Baik, memanglah kita minta lah berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk daripada melihat perkara ni. Tapi ada orang memang jak kecil lagi nampak. Kecil lagi nampak macam-macam. Tak sama orang ni gini, orang ni gini. Ada orang tak lagi tepat pelik sikit dah nak tidur, nampak kelipah-kelipah gitu. Sebenarnya ada bacaan yang diajar oleh agama kita. Bacaan yang pertama, Imam Nawawi buat mari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasy-syaitani nazghun fasta'iz billah, innahu huwas samiul alim." Maksudnya, dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kalau kita rasa terganggu dengan gangguan jin dan seumpamanya, hak mula-mula sekali adalah kita ucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab Allah Taala suruh kita buat gitu. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang kena rejam. Dan comel juga kita baca a'udzubillahi samiil alim. Kerana dalam ayat ni Allah Taala katakan dia, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Pada penghujung Allah Taala kata sesungguhnya Allah Taala Tuhan yang maha mendengar lagi Tuhan yang maha mengetahui. Jadi kita baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Takut nak tambah-tambah as-samiil alim, payah juga main debor perut. Baca hak biasa sok moda a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi masa kita baca saat itu, hati kita kena ingatlah maksudnya aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang kena rejam. Kita baca serta dengan hati kita ingat. Tak lagi baca banyak kali. Baca sekali.
Dok lagi juga 2 kali, dok lagi juga 3 kali, dok lagi juga kita lagi. Gitu. Jadi surah boleh tengok dalam surah Fussilat ayat 36. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura." Maksudnya macam. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, nescaya kami adakan antara kamu dan orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Jadi kita baca Quran, maka Allah Taala jadikan di antara kita dengan orang yang tidak beriman kepada hari akhirat suatu dinding yang tertutup. Baik. Ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini ada beberapa penafsiran. Sebahagian daripada ulama tafsir kata Allah Taala halang kita di antara kita dengan dia. Dan ada sebahagian daripada ulama tafsir menyebut athar. Yang mana satu ketika Rasulullah dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tiba-tiba ada seorang perempuan isteri kepada Abu Lahab bawa batu nak katak Rasulullah dengan batu tersebut kerana dia dengar Rasul kata ke dia. Tapi siapa? Dia tanya Abu Bakar, mana Muhammad? Ni ada sebahagian daripada tafsir menyebut athar ini. Maka lepas itu dah jadi, dah jumpa. Maka Abu Bakar tanya Rasulullah, "Apa?" Rasul kata dia tidak nampak aku. Malaikat menutupi aku. Sebabnya sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quranul Karim. Jadi antara kelebihan Al-Quranul Karim, dia menjadi benteng dan penghalang di antara kita dengan musuh kita. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan untuk berta'awudz kemudian membaca Al-Quran. Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pada itu kita baca Al-Quran, baca surah ingat, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, cuma biasanya kalau orang yang masuk dalam perubatan Islam ni, dia kalau ada gangguan lagu tu kita baca a'udzubillah, lepas tu kita baca ayat yang biasa kita baca. Ayat yang biasa kita baca semua, yang menjadi wirid kepada kita. Sebab itu lebih berkesan untuk diri kita. Contoh benda wirid kita baca semua, Fatihah ataupun ayat kursi. Okey, kita baca waktu semua. Waktulah ketika kita berhadapan dengan jin dan syaitan ni. Baik. Tapi kawasan ni aku tak ada dah. Kawasan ni kau tak banyak dah. Kawasan ni tahu nak kata dah kena kan. Kawasan Samba boleh tak boleh mana Sabah kawasan Samba. Kawasan Samba masuk dalam hutan kau. Nak masuk berapa 2 kilometer kau daripada Jalan Besar ke hutan kau. Mula-mula hamba duduk saat ni tenang kau nak masuk. Allah. Balik pukul 12 tengah malam, kadang-kadang pukul 1 pagi sampai nak masuk kan ni. Masuk jugalah. Nak masuk ada 2 jalan. Kau ni ada jarak Cina. Ada orang jarak Cina dalam perjalanan kau. Lepas tu ada orang-orang mocik-mocik mari atas anak sampai situ mampu mau kata. Sampai situ mampu mau kata. Okey, kita pun pilih jalan masuk tengah malam. Tak apa lagi. Lalulah ke dua-dua. Cuma kat mana nak jalan seorang mai kat nuah. Tiba-tiba orang kat nu teruk juga. Lalu kat mana-mana pun. Sekali lalu kalau tengah malam remang kat belum rumah. Macam pun nakut kata. Tapi balik seorang aje. Baik. Tanya abang mi segi dah. Pak hamba tengah Jimmy. Dak lah Jimmy tau. Baik. Dak berani seorang-seorang. Kata seorang. Hamba bukan berani sangat, tapi biasa dah. Pergi je dah. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abi Darda radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat. Kemudian kami mendengar baginda mengucap, "Aku berlindung kepada Allah daripadamu." Lalu baginda mengucap sekali lagi, "Aku melaknatmu dengan laknat Allah," sebanyak 3 kali. Kemudian baginda menghulurkan tangannya seakan-akan mengambil sesuatu. Setelah baginda selesai solat, kami bertanya, "Wahai Rasulullah, kami mendengar kamu berkata dalam solat suatu perkataan yang tadi tidak kami pernah dengar sebelumnya. Dan kami lihat kamu menghulurkan tanganmu." Rasulullah tangan macam nak igap, macam nak takak masa tengah sembahyang. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inna aduwallah iblis jaa bi shihabin min narin liyaj'alahu fi wajhi faqultu a'udzu billahi mink a'udzu billahi mink a'udzu billahi mink 3 marrat." 3 kali Rasul kata. Thumma qultu al'anuka bi la'natillahi tammah fastakhara 3 marrat. Thumma aradtu an akhudha wallahi
laula da'watu akhi Sulaiman la asbaha muthaqan tal'abu bihi wildanu ahli Madinah. Baik, maksudnya dia, sesungguhnya musuh Allah Iblis datang dengan membawa obor yang akan disondolkan ke wajah. Jadi Rasul nampak dia mari saat itu terkang bawa obor, bawa api itulah nak terkang muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat lain dia nampak, Rasul nampak. Dan begitu juga ada sebahagian daripada orang kita dia nampak. Orang lain nampak tambah-tambah masa sakit. Ada sebahagian orang kita apabila sakit telata tua nampak benda-benda gini. Nampak benda gini, nampak kau itulah, nampak kau ni nak terkang lah macam-macam. Nampak itang lah, nampak bulu lah, macam-macam. Biasa dengar doa ni tak biasa dengar? Biasa dengar kan? Amba tak mau cerita lah. Bab ni kalau mau cerita Habib bab ni yang mau cerita. Habib bab ni yang mau cerita lah banyak. Cuma kita ambil secara benda gambaran kasar je lah. Macam-macam. Ada nampak orang lah, ada nampak macam-macam nampak. Baik, kadang-kadang orang kaki masjid dah. Bukan kaki masjid. Adakah dia bela? Tak. Jangan kata bela pula. Sebab benda tu Rasulullah sendiri lalui. Bukan mesti bela, bukan. Gangguan orang ni. Baik. Cuma benda yang perlu kita kena baca. Benda yang perlu kita kena baca. Tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok duduk sembahyang. Tiba-tiba sahabat dengar Rasul baca, dah pernah Rasul baca sebelum daripada ni. Jadi pelik. Jadi lepas daripada sembahyang, sahabat tanya, Rasul kata tengah aku sembahyang, tiba-tiba iblis, syaitan duduk bawa obor-obor nak bahang muka aku. Maksudnya nak memberi mudarat kepada Rasulullah. Maka aku ucapkan a'udzu billahi mink, a'udzu billahi mink, a'udzu billahi mink. Maksud dia, aku berlindung kepada Allah daripadamu. Minka ni maksudnya daripadamu, wahai iblis. A'udzu billahi mink, a'udzu billahi mink, a'udzu billahi mink. Okey, 3 kali. Baca 3 ni. Tak payah nak ngapal. Kena ngapal lalu lah. Jangan sakit baru nak ngapal. A'udzu billahi minka. Tapi kita baca a'udzu billahi mink, a'udzu billahi mink, a'udzu billahi mink. Maksud dia sama ya, a'udzu billahi minasyaitan. Cuma asyaitan ditukar kepada minka. A'udzu billahi minka, a'udzu billahi minka. Rasul baca 3 kali. Aku berlindung kepada Allah daripada, aku berlindung kepada Allah daripadamu. Dan nampak dah, aku berlindung kepada Allah daripadamu. Aku berlindung kepada Allah daripadamu. Jadi lepas ni kalau misalnya kita pergi ziarah orang sakit, patut dia ngadu kita. Kadang-kadang orang sakit ni apa dia tengok kita mari, tengok kaki masjid ni, kaki surau ni, duduk majlis ilmu, dia tanya kau nak baca benda kah? Nak tidur malam. Duk musik ketang kat kita. Kita kata benda pula musik ketang lipah ke? Bukan lipah. Tikus bukan. Dan benda pula jin dia tu. Okey, benda yang kita nak ajar ni ajar benda yang Rasulullah baca. Hak ni adalah diriwayat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dalam hadis ni, a'udzu billahi mink, a'udzu billahi mink, a'udzu billahi mink. Baik. Lepas tu Rasul baca sebanyak 3 kali. Kemudian aku ucapkan al'anuka bi la'natillahi tammah. Apa makna al'anuka bi la'natillah? Al'anuka, aku laknat kepadamu dengan laknat Allah yang sempurna. Itu maksud al'anuka bi la'natillahi tammah. Lepas baca a'udzubillah 3 kali, baca pula al'anuka bi la'natillahi tammah. Baik. Jadi lepas daripada tu, aku melaknatmu, melaknat kepada hak yang mari itulah. Dengan laknat Allah yang sempurna. Tiba-tiba hak mari orang dalam rumah kita, jadi menakut apa? Orang rumah sendiri pun ingat jin. Nya baca kok dang lah pangkat. Memang nak lari sungguh lah baca a'udzubillah 100 kali dah lari orang. Berarti molek nak kata al'anuka bi la'natillahi tammah. Biar tengok orang bukan orang hak mari tu memang jin sungguh. Aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna. Apabila Rasul baca doa ni, maka dia mundur sebanyak 3 kali. Mundur lalu dah, gustang lalu dah. Lalu aku ingin mencengkamnya. Rasul nak pegang dia. Nak pegang dia. Tu Rasulullah tangan dalam sembahyang ni nak pegang. Baik. Demi Allah, kata Rasulullah, Rasul bersumpah, seandainya bukan kerana doa saudaraku Sulaiman, doa Nabi Allah Sulaiman bin Daud, pasti dia sudah terikat. Hak mari saat ni memang kena ikat. Kalau sekiranya bukan doa Nabi Allah Sulaiman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi teringat kepada doa Nabi Allah Sulaiman. Dan ni tawaduk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekiranya bukan doa Nabi Allah Sulaiman,
pasti dia sudah terikat dan dibuat mainan oleh anak-anak penduduk Madinah. Aku ikat, lepas tu budak-budak pakat duduk cocoh sikit seorang. Kalau cakap kita gitu lah. Budak-budak duduk main. Baik. Benda doa Nabi Allah Sulaiman. Jadi maksud dengan doa Nabi Allah Sulaiman adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku kerajaan yang tidak sepatut seorang pun selepas daripadaku. Baik. Jadi daripada ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami kerajaan yang diberi kepada Sulaiman alaihi salam, Nabi Allah Sulaiman, tidak layak kepada orang yang selain daripada Nabi Allah Sulaiman. Dia memerintah manusia dan memerintah jin. Bukan hanya manusia saja. Dia memerintah manusia dan jin. Dan dia boleh menjatuhkan hukuman kepada rakyat dia. Baik. Jadi Nabi SAW tidak buat kerana teringat kepada doa Nabi Allah Sulaiman. Itu adalah tawaduk daripada Nabi SAW. Bukanlah bermakna Rasulullah SAW tidak boleh nak takat, nak berkah, bukan. Tapi Rasulullah SAW teringat kepada doa Nabi Allah Sulaiman. Dan hal ini juga dianjurkan untuk membaca azan. Maksudnya kalau berlaku perkara tersebut, kita baca hak sani, lepas tu kita azan. Azan bang tu lah bang. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Suhail bin Abi Saleh bahawa dia berkata, bapaku mengutusku ke kabilah Bani Harithah dan aku bersama pembantuku. Tiba-tiba ada suara yang memanggilnya daripada sebalik tembok. Ada suara yang memanggil di sebalik tembok. Pembantuku menoleh ke arah tembok dan memerhatikannya, namun tidak melihat sesiapa pun. Jadi ayah dia katalah dia pergi ke satu tempat dengan pembantu dia. Sampai tempat tu bunyi suara panggil dia. Panggil benda sayu panggil. Dia pun cari tak ada. Jadi rupa je benda manggil ni bukan baru lagi lah. Bukan baru leni baru. Di tempat kita ada manggil nama lah apalah. Bukan baru ni, bukan baru. Bahkan lama dah. Start daripada dulu hidup manggil. Di zaman Rasulullah pernah dah berlaku ni. Di zaman tabi'in ataupun di zaman sahabat Rasulullah. Pembantuku menoleh ke arah tembok dan memerhatikannya, namun tidak melihat sesiapa pun. Kemudian aku menceritakan hal itu kepada bapaku. Beliau mengatakan, seandainya dari pertama kamu sudah berasa bahawa akan bertemu dengan kejadian seperti itu, kalau merasa akan bertemu, kadang-kadang dia mari seriang bulu roma, tentu aku tidak akan mengutusmu. Baik, kalau aku tahu benda tu mu akan tersebut, benda tu aku dah atas dah mu. Namun apabila kamu mendengar suara seperti itu, maka laungkanlah azan, kerana aku pernah mendengar Abu Hurairah meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, inna syaitan idza nudiya bis salati adbar. Sesungguhnya syaitan lari apabila mendengar suara azan. Jadi sebahagian daripada ulama mengambil hadis ini, antara benda yang disunatkan apabila kita ada gangguan adalah kita bang, kita laungkan azan. Laungkan azan. Baik, habis. Banyak orang yang perlu kena baca tu. Tapi pendek-pendek mereka, mujur pendek-pendek. Main kalau jumpa tu baca surah Baqarah, selok nak habis. Jadi pendek tu je. Yang pertama, a'udzubillahi mink, a'udzubillahi mink, a'udzubillahi mink. Lepas tu al'anuka bila'natillahi tammah. Lepas tu azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai habis. Baik. Zikir ketika mendapati sesuatu yang tidak disukai. Zikir ketika mendapati sesuatu yang tidak disukai. Ya, kadang-kadang orang kita ni cakap besar ada kau. Ada hak jenis berani cakap besar. Ada hak berani tak cakap besar. Ada hak berani cakap besar. Ada seorang tu pokcik dekat dengan hamba. Biarlah cerita se je ni lah kita cerita. Dekat dengan hamba, dekat dengan pondok hamba tu. Dekat dengan pondok hamba. Dia ada kebun durian. Umur 70 lebih dah. Tak payah sebut nama-nama dia ni. Lepas tu dia tidur seorang pondok dia, tengah durian, orang dah tunggu ada durian, tidur seorang. Tiba-tiba dia bunyi-bunyi orang duk musi kat pondok dia. Tengah malam orang duk musi. Dia kata natang ni hatu ni dah. Dia ada kawasan tu masyhur dengan orang tua dulu mega situ. Hatu ni dah. Dia pun pedang golok. Mari aku takir kata kali ni tak kira dah. Hatu kau orang aku takir. Esok tak boleh bangun. Tak boleh bangun berusung. Hamba kata cakap sorang pun kata.
Pocik tua dah. Tapi kita duk buang dia semua lah. Nakal sungguh. Dah dia bangun esokan. Baik. Orang suruh baca, hanya nak takir kerja. Katanya lagi, zikir ketika mendapat sesuatu yang tidak disukai. Okey, habis. Bab saat ni kita masuk dalam bab yang lain pula. Jadi bab saat ni molek dah. Ajar anak-anak. Ni ajar anak-anak. Duk ajar nyanyi je. Ajar ni comel ni ajar anak-anak ni. Tambah-tambah anak puang pula. Anak puang, orang puang kan dia tak sama dengan orang lelaki. Lemah ajar benda ni. Baca-baca doa ni ketika mana ada rasa terganggu dan seumpamanya. Okey, kita masuk bab lain pula. Zikir ketika mendapati sesuatu yang tidak disukai. Kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ataupun wa la ta'jiz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha, walakin qul qaddara Allah ma syaa fa'al, fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Maksudnya, seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada semuanya ada kebaikan. Jadi dalam hadis ni kata Rasulullah, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah berbanding dengan orang mukmin yang lemah. Tetapi setiap sama ada orang mukmin yang lemah ataupun orang mukmin yang kuat, kedua-duanya ada kebaikan. Baik. Cuma persoalannya, apakah yang dimaksud dengan orang mukmin yang kuat di sini? Amba rasa ramai di kalangan kita faham orang mukmin yang kuat ni adalah hak yang gagah, hak yang perkasa, hak kuat. Orang mungkin ramai hak kuat tubuh badan Baik, kuat daripada segenap hal yang berkait dengan dunia. Amba rasa orang faham gitulah hak ramainya. Berbanding dengan orang mukmin hak yang lemah. Dogok je jalan eret-eri je. Hak yang Allah Ta'ala kasih ni, hak yang kuat lagi ya. Baik. Memang ada sebahagian daripada ulama mensyarahkan begitu. Tapi hak yang lebih betulnya bukan begitu. Hak yang lebih betulnya. Baik. Hak yang lebih betulnya, amba kata saat ni pandangan mungkin ramai orang dengar begitu penafsiran. Sehingga kan ada penafsiran dalam TV, dalam radio, orang ngajar banyak yang tafsir begitu, yang mensyarahkan hadis itu begitu. Tapi penafsiran yang betulnya, penafsiran saat ini betul, ada pandangan sebahagian ulama. Namun pandangan penafsiran yang lebih betulnya adalah yang dimaksud dengan orang mukmin yang kuat di sini adalah bukan kuat benda yang berkait dengan dunia, tapi kuat perkara yang berkait dengan ibadat. Kuat nisbah imannya, kuat nisbah ibadatnya, kuat nisbah takwanya, kerana benda ni yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena faham di sini. Allah Subhanahu wa taala memandang, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kita kena faham di mana tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala dulu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada harta benda yang kamu miliki, dan juga tidak memandang kepada rupa paras kamu, kuat ke, gagah ke, katang ke, Allah Ta'ala tak pandang. Tapi Allah Ta'ala pandang kepada hati kamu dan kepada amalan kamu. Hak tu tepat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Syarahan hadis ni, hak yang lebih tepatnya dan lebih betulnya adalah orang mukmin yang kuat, kuat nisbah iman, kuat nisbah ibadah, dan kuat nisbah takwa dia. Hak ni lebih dikasihi oleh Allah dan lebih baik di sisi Allah berbanding dengan orang mukmin yang lemah nisbah iman dia, nisbah ibadat dia, nisbah takwa dia. Tetapi setiap orang mukmin, sama ada iman dia kuat, ibadat dia kuat, takwa dia kuat, ataupun iman dia tidak kuat, takwa dia tidak kuat, ibadat dia tidak kuat, setiap orang mukmin semua ada kebaikan mereka. Baik, okey, itu penafsiran hak yang lebih betul. Baik.
Antara ulama yang mensyarahkan hadis ini seperti yang Mekabu adalah Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim dan beberapa orang ulama besar yang lain. Sebab dia Amba kata pandangan ini adalah lebih kuat. Pandangan ini adalah lebih tepat. Huraian yang Amba uras ni berbanding dengan huraian yang pertama yang Mekabu tadi adalah kerana beberapa dalil yang lain. Okey, kita perhati mulai dalam hadis ni. Ni kita nak bincang bab hadis sikit panjang sikit. Jadi Rasul kata orang beriman yang kuat lebih dikasihi dan lebih baik di sisi Allah berbanding dengan orang beriman yang lemah. Tetapi setiap orang beriman ada kebaikan. Okey, kita tengok dalam Al-Quran ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Thumma awrathna al-kitaba alladhi nastafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Kemudian kami warisikan kitab kepada mereka dari kalangan hamba kami yang kami pilih. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Quran kepada mereka yang Allah Taala pilih. Jadi setiap orang beriman ni, tak kiralah siapa pun dia, kuat iman dia ke, tak kuat iman dia ke, sebenarnya dia adalah pilihan Allah. Lepas tu faminhum zalimun li nafsihi. Sebahagian daripada mereka itu adalah orang yang melakukan kezaliman kepada diri dia. Maksud dia melakukan maksiat. Jadi bermakna iman dia rendah. Wa minhum muqtasid, dan sebahagian daripada mereka itu orang yang tidaklah kuat sangat dan tapi tidaklah lemah sangat. Dia bersederhana dalam melakukan ketaatan. Tapi golongan yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dan sebahagian daripada mereka itu orang yang sabiqun, orang yang laju cepat, orang yang memang cukup kuat dalam melakukan kebaikan. Baik. Jadi kita faham daripada ayat ini, setiap orang beriman sama ada dia saat itu melakukan maksiat ataupun dia bersederhana dalam melakukan ketaatan, ataupun orang yang banyak melakukan ketaatan, ia adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada kebaikan pada mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita buka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sebut khair ni merujuk kepada iman. Kita di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih bagi keduanya daripada Sayyidina Anas bin Malik, kata Rasulullah, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Akan keluar daripada neraka Allah mereka yang mengucap la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji syair. Dan ada kebaikan. Maksud dia kebaikan di sini, kebaikan di sini adalah iman. Baik. Tengok Rasul kata orang beriman yang kuat lebih baik berbanding dengan orang iman yang lemah. Tapi apabila ada iman semuanya baik. Cuma hak yang kuat iman lebih baik daripada hak yang iman lemah. Begitu juga di sana ada hadis yang lain. Yang mana hadis ini diriwayat ataupun dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, tak silap ingat apa, ketika ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun siapa yang meriwayat melupa, ketika seorang sahabat Rasul tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, amalan dia yang paling Allah Subhanahu taala kasih, benda yang Allah Taala kasih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imanun billah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah tu hak yang paling Allah Taala kasih. Nah, jadi kita huras sekali lagi, seorang mukmin yang kuat. Maksud kuat di sini menurut pandangan sebahagian daripada ulama yang mensyarahkan hadis ini berpandukan kepada dalil daripada Quran dan hadis adalah kuat nisbah iman dia, kuat nisbah ibadat dia, kuat nisbah taqwa dia, kuat nisbah amalan soleh dia. Hak ni adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah perkara-perkara tersebut. Tetapi setiap orang beriman ada kebaikan. Setiap orang beriman ada kebaikan, sama ada iman dia kuat ataupun iman dia lemah. Kata Rasulullah, bersemangatlah untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Jadi benda yang bermanfaat bagimu mungkin dia bersemangat. Sama ada benda yang bermanfaat, manfaat untuk duniamu ataupun untuk akhirat. Tapi yang akhirat lebih lagi perlu mungkin ambil berat. Baik. Jadi mungkin bersemangat untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu, serta pohonglah, mintalah pertolongan kepada Allah, dan kamu jangan sekali-kali lemah.
Jadi minta pertolongan kepada Allah dan jangan sekali-kali lemah. Apa jua mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu ditimpa sesuatu, janganlah mengatakan kalau aku melakukan demikian tentulah hasilnya demikian. Kalau ada mungkin sesuatu benda, maka punya kata, oh kalau aku buat gini tak kena gini, kalau aku buat gini baru dapat gini, tak dapat macam hak yang kena macam tadi. Tetapi katakanlah itu sudah ketentuan Allah. Apa yang dia kehendaki akan dia lakukan. Kerana kata kalau akan membuka jalan bagi syaitan. Jadi Rasul kata kalau sekiranya ada benda yang kena kepadamu, namun yang kata gini, kalau aku buat gini tak jadi gini, aku buat gini tak jadi gini, sebab aku buat gini jadi gini. Yang kata gitu. Sebab perkataan kalu-kalu ni dalam bahasa Arab lau. Bahasa kita perkataan kalu-kalu ni dia akan membuka pintu kepada syaitan. Benda tu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku nak pergi Kedah tu tak ada benda-benda pun. Gigi Kedah tu jadi gini. Kalau aku nak buat tu tak jadi gini. Sebab aku buat benda tu jadi gini. Okey, jangan kata gitu. Tapi dalam masa yang sama, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penggunaan lau, penggunaan kalau dianjurkan dalam Al-Quran. Begitu juga dalam hadis, ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengguna juga perkataan jika ataupun jikalau. Sebagai contoh dalam Al-Quran Allah Taala katakan, "Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata." Sekiranya, kalulah Rasul guna perkataan, Allah Taala guna, kalulah ada lagi Tuhan yang lain daripada Allah di dalam langit, dalam lau kana fihi ma, di dalam 7 petala langit dan bumi ini, maka akan lafasadata, akan rosak kedua-duanya. Jadi Allah Taala guna perkataan lau. Begitu juga Rasulullah pernah menggunakan perkataan lau dalam beberapa hadis, bukan satu hadis, beberapa hadis. Antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, tak silap ingat dalam kitab sahihnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, alaihi salatu wassalam, yang mana kata Nabi Allah Sulaiman, aku akan pusing pada malam ni seramai 90 orang isteri, 90 orang puan. Baik, supaya setiap seorang dari kalangan mereka itu akan melahirkan anak yang akan menjadi tentera berkuda untuk berjuang pada jalan Allah. 90 orang. Dia nak dapat anak semalam. Dia nak dapat anak belaka, biar ngandung belaka. Baik. Kata Rasulullah, faqala lahu sahibu, malaikat yang ada bersama dengan Nabi Allah Sulaiman kata, qul insya-Allah. Mungkin dia kata insya-Allah. Nak buat benda tu mungkin dia kata insya-Allah. Tapi falam yaqul insya-Allah. Tapi Nabi Allah Sulaiman tak kata pun insya-Allah. Malam tu 99 orang dia bersetubuh. Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada dia. Mikirlah benda mukjizat Allah Ta'ala bagi. Kita 99 orang. Wah. Dah yang fikir ya. Kekuatan Allah Ta'ala bagi kepada dia. Baik. Lepas daripada tu, kata Rasulullah, fatafa alaihinna jami'an falam yahmil minhunna illa imra'atun wahidah. Habis dia setubuh belaka. Malang tu 99 orang. Hak ngandung seorang je. Hak lain tak ngandung belaka. Hak ngandung seorang pun ja'at bisyiqqi rajulin. Dah lah ngandung. Boleh anak dak lekat pula, dak sempurna pula. Okey, kata orang kata Rasulullah, waymullah, demi Allah. Alladhi nafsu Muhammadin biyadihi, yang jiwa Muhammad dalam genggamannya. Lau qala insya Allah lajahadu fi sabilillahi fursanan ajma'un. Andai kata, Rasul kata, sekiranya kalulah Nabi Allah Sulaiman kata insya-Allah dia, maka dapat 99 orang anak dia yang akan berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, akan jadi tentera berkuda belaka. Betul yang disebut oleh Rasulullah. Jadi Rasul guna perkataan lau. Andai kata Nabi Allah Sulaiman kata insya-Allah, tapi tak kata insya-Allah. Jadi bermakna bukanlah perkataan kalu ni semuanya salah. Ada perkataan kalu salah, ada perkataan kalu tak salah. Kalu buat gini tak jadi gini. Orang tua-tua kata, apa cakap gitu? Tak boleh gitu orang. Salah gitu. Nanti dulu, bukan semua salah. Dia salah bila salah. Salah ni adalah andai kata ucapan tersebut membelakangi takdir Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ucapan tersebut membelakangi takdir Allah dan berpegang semata-mata kepada sebab. Baik. Adapun kalau ucapan kalu saat itu kita tidak membelakangi takdir Allah dan kita tidak berpegang kepada semata-mata sebab, maka itu tidak menjadi masalah. Baik.
Macam kita kata lepas daripada pilihan raya ke, lepas daripada kita buat program besar ke, kita ada buat postmortem balik kan. Kau buat gini, dah buat gini. Kalau pakai kaedah yang kata kalu ni, dosa belaka tak boleh nak buat gitu dah. Tak boleh buat senyap lepas daripada buat benda, tak boleh kata benda dah. Tak boleh kita dah. Tak ada yang bedah-bedah benda dah. Segah kepada Allah Ta'ala belaka. Takdir gitu belaka. Okey, tu tak kena. Maksudnya, okey, benda yang berlaku, takdir Allah. Benda yang berlaku, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan kata kalau aku dak buat gitu, dak jadi gitu untuk membelakangi takdir, untuk menafikan takdir. Itu salah. Tapi kalau untuk memperbaiki benda yang kesilapan kita buat, maka itu tidak menjadi masalah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memutuskan sengketa antara dua orang. Orang yang kalah dalam perkara tersebut ketika pergi mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yalumu 'alal 'ajz walakin 'alaika bil kais fa idza ghalabaka amrun faqul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencela kelemahan. Jadi Allah Ta'ala tak suka buat gitu, buat sungguh. Jangan buat macam orang gitu. Kamu harus terus berusaha. Apabila kamu ditimpa sesuatu yang kamu tidak suka, maka ucapkanlah, cukuplah Allah Ta'ala bagiku, dia adalah sebaik-baik penolong. Perkataan Al-Kayyisu dengan huruf kaf fathah dan ya sukun, Al-Kays, bukan Al-Kayyisu bil Kays, dengan huruf kaf fathah bagi atas dan ya sukun, ya mati, memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah perlahan-lahan. Maknanya dalam konteks ini, kami harus terus berusaha dengan perlahan-lahan sehingga kamu dapat terus melakukannya. Wallahu a'lam. Baik, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu lah. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Kalau sekiranya dipanjangkan umur, kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk kita amalkan apa yang kita dengar pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.